Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sama sekali sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah kita yang telah lalu. Masjid ni minggu ni minggu 3 kan? Oh, betul lah. Di banyak tempat dia dah kira minggu 4 tau. Saya bulan 1 nanti hari Jumaat, kuliah-kuliah saya hari Jumaat tu, 4 kali Jumaat tu saya dah pindah-pindah kepada hari yang saya kosong lah. Sebab hari Jumaat saya kena kosongkan pasal saya ada kelas. Malam saya ada kelas di UPSI. Jadi hari tu saya nak kena kosongkan kuliah. Pergilah, ada pergi hari Ahad, ada pergi hari Senin. Ada satu surau tu saya bawa pergi hari Senin keempat. Saya ingat nanti bulan 1 nanti dia akan kelas dengan masjid. Sebab dia kat sana minggu ni dia dah kira minggu keempat. Jadi saya kat sana Senin keempat, saya di sini Senin ketiga. Nanti dia akan kelas. Sebab sana dia selalu kira cepat. Dia masuk 1 bulan hari Rabu pun dia dah kira itu minggu pertama. Dia masuk 1 hari bulan hari Jumaat pun dia akan kira itu minggu pertama. Hari Isnin ketiga dalam bulan. Macam minggu. Hari Isnin ketiga. Itulah masalah surau tu dikira minggu. Ya lah. Nanti dia akan clash dengan surau ni. Dia akan tiba clash, mesti clash. Sebab tu kalau boleh, ni saya ni lah. Kalau boleh kan, hari Isnin ke-2 sini ustaz yang hari tu kan, ustaz daripada Tasik Puteri. Apa nama ustaz tu? Ustaz Aziz. Cuba tanya dia Senin hari ni ketiga ni dia ada kosong lah. Kalau dia ada kosong, switch dengan saya. Bagi saya pergi Senin kedua, Senin yang kedua, bagi dia ambil Senin ketiga. Kalau dia free lah, kalau dia tak free tak apa lah kan. Esok bila kelas kita gila-gila lah, pijak orang sini, pijak orang sana, macam lah. Saya macam hari Rabu pun saya kelas dengan Pak Jarak dengan di Surau Selayang, di Surau Subang, Surau Subang tambahan kelas juga. Minggu lepas saya pergi Rabu, dia pun kena, minggu tu pun kena. Minggu ni kira lambat, minggu ni kira cepat. Dah kelas, saya kata saya pergi surau sana lah. Pasal surau ni dia 2 kali sebulan, tak apa lah kelas tu. Jadi saya takut gitulah. Cuba tanya ustaz tu, hari Senin yang ketiga ni dia free tau. Kalau dia free, tukar dengan saya. Start bulan depan ke. Sebab saya kira mesti kelas. Saya anggap mesti kelas. Mesti kelas. Sebab sini dia kira Senin pertama, Senin kedua. Saya nak kira minggu ketiga, minggu keempat. Dia minggu ni dah masuk minggu keempat. Sebab saya last week, saya Jumaat ketiga. Jumaat minggu ketiga. Bukan Jumaat ketiga. Jumaat minggu ketiga. Ada kat sana lah. Dia minggu ni dia dah kira minggu keempat. Lepas tu saya kira bulan 1 nanti bila saya dah ambil kat sana hari Senin, mesti kelas. Masjid ni lah. Sebab perkiraan tak sama kan. Tapi kalau tak tu boleh lah. Kalau tak boleh, tak apalah. Kita proceed yang awak je. Okey, baik. Kita kat mana gitu? Kita masih di muka surat yang ketiga, hadis yang pertama. Tak berganjak-ganjak, ya? Tak ustaz. Betul. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'iz. Bila Nabi ditanya apakah amalan yang paling afdal, pertama, bila sebut dah banyak kali, mana kata kita dah ingat lah. Silap-silap tuan pun boleh dia ganti tempat saya kat sini. Pertama, apa yang paling afdal? Apa yang paling afdal? Beriman. Iman tu bukan sekadar kepercayaan. Saya ulang balik, setelah beberapa kali saya sebut, iman bukan sekadar kepercayaan. Walaupun dia satu sudut akidah Islam, dia kepercayaan yang yakin, kita kena betul-betul berpegang. Tapi dia juga adalah amalan. Amalan yang paling afdal. Bila Nabi ditanya apakah amalan yang paling afdal, banyak riwayat Nabi sebut iman. Sebab kita nak kena jaga
kita punya tauhid, kita punya akidah kita. Terutama kita pada satu zaman yang betul-betul banyak kefasadan. Setengahnya berkait dengan amalan, setengahnya berkait dengan kepercayaan, akidah kita lah. Dan banyak. Dan kerja iblis ni sebenarnya dia memanglah dia nak rosakkan kita. Pertama dia suruh kita buat dosa syirik. Bila orang tu dia tak boleh nak buat syirik, dia akan suruh orang tu buat maksiat. Bila tak boleh nak suruh buat maksiat, dia akan palingkan kita kepada perkara-perkara yang kadang-kadang tidaklah dosa besar, tapi masih dalam konteks yang dosa. Macam itulah. Kadang-kadang amalan kita ni dah baik dah, tapi masih ada lagi kan. Kalau semayang tak khusyuk, bila kita buat sesuatu amalan kebaikan, macam-macam gangguan, rasa bangga diri dan seumpamanya. Jadi benda-benda tu semua akan merosakkan kita punya amalan. Jadi Nabi kata iman. Dan iman ni saya dah sebut panjang lebar itu. Mengambil kata-kata Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala dalam buku dia Tuhfatul Murid, Syekhul Azhar 200 tahun yang dulu. Saya dah urai satu persatu apa makna iman di sisi syariat Islam. Mungkin kita ada kefahaman yang berbeza-beza, namun panduan kita ialah apa yang termaksud dalam kitabullah dan apa yang termaksud dalam hadis-hadis Nabi, terutama yang sahih. Itulah kita panduan kita. Mungkin banyak kefahaman yang muncul terutama yang akhir zaman ini. Jadi tapisan kita ialah apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi, dan apa yang dihuraikan oleh ulama-ulama Islam, terutama ulama-ulama yang muktabar. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ni dalam usul, dia jadi kaedah tuan-tuan. Apa kata beliau? Kata beliau, dia menceduk kata-kata seorang ulama pada zaman tabi'in, yang mana saya tak ingat nama ulama itu, tapi dia sebut dalam Syiar A'lamin Nubala, satu buku besar yang mencerita tentang kata-kata ulama-ulama salafus salih yang terdahulu. Kata beliau, la yazalun nas fi khairin. Ni usul. Mattaba'u akabirahum. Wa idza taba'u asaghirahum halaka dinuhum. Dia kata manusia akan sentiasa dalam kebaikan selagi mana dia mengikut ulama-ulama besar mereka. Dan apabila mereka berpaling kepada ulama-ulama yang kecil, ilmuwan-ilmuwan yang kecil, maka akan rosaklah agama. Jadi bila ada satu-satu isu, kita kena lihat ada tak ulama dulu yang bercakap dalam perkara ini. Kalau ada, ikut ulama dulu lebih baik. Bukan tak boleh ikut orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang pun panduan dia itulah, al-akabir, ulama-ulama besar. Baik. Jadi Nabi kata iman, jelas. Tak perlu saya ulang lagi. Tuan-tuan kena ada satu kepahaman yang betul-betul jitu pasal iman. Bersabit dengan akidah Islam, bersabit dengan apa yang kita tekadkan, dan bersabit juga dengan amalan-amalan yang sedia ada, selalu bukti dan kebenaran bahawa kita beriman. Beriman saja dah. Buat amal malas, dia tak adil. Jadi dia tiga tu. Al-iman, iqrarun bil lisan. Lagi? Tak ingat juga. Tasdiqun bil jinan wal amalu bil arkan. Inilah induk kepada iman keseluruhan. Berjilid-jilid ulama dukaran pasal iman, dukaran pasal akidah, akhirnya dia kembali pada tiga rukun ini. Iman ialah menyatakan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Ramai hari ini kadang-kadang orang cakap pasal Islam. Kita buka Facebook kita kan, masing-masing nak cakap, masing-masing nak menyatakan pandangan. Tapi kadang-kadang masjid pun tak ada. Tak, majlis ilmu pun tak ada. Surau depan rumah pun tak pergi. Itu dipanggil keyboard warrior. Kan? Macam saya cakap dulu lah. Ahli WhatsApp kita kadang-kadang ada 100 orang. Tapi yang duduk, yang datang mari semayang berjemaah, yang duduk di majlis ilmu 10 orang saja. WhatsApp ada 90 orang. Tapi dalam WhatsApp kita ni, guru-guru surau kita kan, dia orang masukkan kita sekali dalam guru. Saya kira-kira ahli WhatsApp 90 orang. Tapi heran, kuliah aku ni ada 15 orang. Mana pergi lagi 75 orang? Kan? Pasal tu lah. Dia jadi begitu. Masing-masing suka lah. Bagus lah. Benda baik. Post-post benda baik. Tak apa lah. Okay lah. Tapi pasal apa yang kita ahli WhatsApp? Surau. Tapi tak pergi surau. Pelik semua saya.
Lebih-lebih pelik lagi kalau AJK surau. Tapi jarang-jarang datang surau. Kita lagi pelik. Kan? Saya baru ni saya kuliah khutbah Jumaat di satu surau. Saya sebut nama kan. Haji ada kan? Haji ada surau tu kan? Saya bagi kuliah Jumaat. Ramai pun dia telinga tu. Ganas ustaz dia kata. Pedas banget. Ganas sangat ustaz tu dia kata tu. Saya kata banyak-banyak surau Jumaat saya pergi surau ni lah paling teruk. Paling teruk. Kuliah tak paling tak ada orang surau ni lah. Padahal yang duduk sekitar ni semua orang Melayu. Siapa yang kuliah ni tak ada orang? Bukan sehari saya duduk kuliah ni. Saya sebenarnya dah 2 tahun. Saya kira paling ramai pun 15 orang je kuliah. Mana pergi habis 90 orang yang WhatsApp? Mana pergi semua yang ada semua ni? Saya tahu. Kita nak jadi jahil. Hidup jahil, mati pun jahil. Marilah, saya tahu. Bukan suruh bayar pun, mari dengar je. Kan, yang duduk bagi sahabat hati dekat ceramah tu, surau. Bukan mari kena bawa duit, tak duit, mari duduk dengar. Pasal saya dah geram sangat pasal tak ada orang, dah 2 tahun. Sampai AJK tu ada yang tak pernah hadir kuliah. Tak pernah hadir. Bukan kuliah saya seorang. Kuliah orang lain pun sama. Dia duduk mengadu kat kita lah. Lah saya panggil kita memang kena. Saya kata. Jadi tapi ada perubahan. Dalam seminggu 2 ni kan kuliah jadi ramai orang sikit. Saya kata surau ni lah pada teruk. Standard surau Jumaat bukan macam ni. Saya pergi banyak tempat surau Jumaat. Semua orang ramai kuliah. Saya sebut surau di Selayang, surau di di Subang, surau di Cerah. Surau Jumaat ni lah. Ni lah surau Jumaat yang paling teruk. Saya kata tak ada orang. AJK nunduk kan. Pasal AJK pun tak tahu. Apalah kata dia nak marah-marah kan. Kita nak perubahan. Dia sebut ma'al hijrah kan. Hijrah apa? Kuliah sembahyang Jumaat pun tak tambah. Kuliah pun duduk macam tu juga. Baru ni dia panggil saya bagi ceramah awal Muharram. Saya tolak. Saya tak mau. Saya kata panggil ustaz lain. Kalau panggil saya, cukup pedas telinga lagi. Saya dah tentu saya bagi ni pasal ramai orang. Penuh orang mana. Kita tak nak kan. Apalah saya tak panggil ustaz lain. Ni pun tengok nampak ramai sikit. Ramai lah sikit daripada biasa ni. Kok mahu hijrah kot. Dah berhijrah kot. Okey, baik. Iman selesai. Iman selesai. Kesimpulan kepada apa yang telah kita belajar ialah kita jangan terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Sakit macam mana pun, susah macam mana pun, kita jangan duk jumpa tok dukun, jangan duk jumpa orang asli, jangan duk ambil benda-benda yang khurafat dan sebagainya. Duk ambil pengasih lah apa benda lah kan. Akhirnya benda tu boleh merosakkan diri kita sendiri. Kita dah ada Tuhan, kita dah ada agama, buat apa kita nak cari benda-benda yang begitu. Ada orang yang pergi ambil minyak ustaz dengan orang asli. Minyak khuraf, minyak pengasih. Ambil orang asli, Islam. Ambil tak lawa rumah. Alih-alih anak dia pun kena ratuk. Itulah, apa tu ambil kan. Dia simpan satu minyak dan orang asli, minyak pengasih. Nak kasih apa lagi kau dah ada isteri, dah ada anak kan. Lama. Pelik orang kita. Baik. Selesai ya. Kemudian kita pergi fasa yang kedua. Juga saya dah sebut 2-3 kuliah secara panjang lebar. Itulah sumal jihad. Ini amalan yang besar. Ini amalan yang besar. Bahkan jihad boleh duduk sebaris dengan amalan yang besar yang lain, termasuk iman. Walaupun ada nas yang Nabi sebut lain-lain amalan. Umpama kalau kita lihat selepas ini ada Nabi sebut semayang, ada nas yang Nabi sebut birrul walidain, buat baik pada orang tua, ada nas yang Nabi sebut haji yang mabrur, seafdal-afdal amalan. Umpama diriwayatkan oleh Aisyah, Jabir dan Fudhalah bin Ubaid. Dan ada Nabi sebut tuan-tuan, dalam riwayat An-Nasa'i juga daripada Fudhalah bin Ubaid, bila Nabi ditanya manakah amalan yang paling baik, tuan-tuan tahu Nabi kata apa? Nabi kata al-hijrah. Nabi kata al-hijrah fala mislalah. Nabi kata amalan yang paling besar ialah al-hijrah, berhijrah. Tidak ada amalan yang seumpama. Dah hadis itu sahih. Nabi kata amalan yang paling besar ni hijrah. Sebab tu perkataan hijrah ni kita nak guna sebenarnya
Tak berapa kena dengan syariat Islam. Sebab hijrah tu dia mempunyai makna yang amat besar. Cuma berbezalah kepahaman hijrah yang kita ada dengan hijrah yang terkandung dalam syariat. Berbezalah. Macam juga jihad. Apa yang kita faham tentang jihad, kadang-kadangnya dia tidak selari atau tidak menepati dengan konteks jihad yang terkandung oleh nas Quran dan juga hadis Nabi SAW. Boleh jadi kepahaman kita menyalahi apa yang terkandung di dalam, ataupun boleh jadi apa yang kita faham itu betul tetapi tidak menepati, ataupun kita perlu faham dengan lebih baik lagi. Bukan tak betul belaka, ada yang betul itu. Sama juga dengan al-hijrah. Apa punya? Sama juga. Kita duk faham hijrah ni penghijrahan Nabi daripada Madinah kepada Mekah, itu dari sudut sirah. Betul, satu kepahaman yang betul. Namun di sana dalam syariat Islam, hijrah ini mempunyai makna yang lain yang berkait dengan amalan kita. Cuba. Dah mati tu. Cuba. Okey, baik. Kembali pada yang tadi, jihad. Saya dah sebut secara panjang lebar, tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan jihad? Ikut pentafsiran beberapa ulama dari sudut bahasa, termasuk Al-Imam Al-Fairuz Abadi dalam kamusnya Al-Muhib. Kalau saya tanya balik, tak tahu tuan-tuan ingat, saya ingat. Apa makna jihad dari sudut bahasa? Bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu perkara. Dari sudut bahasanya itulah. Ada buku kan, sudah tulis. Jihad ni mana it'abun nafs. Bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara, maka itulah jihad. Dari sudut syarak pula, jihad mempunyai pelbagai pentakrifan berdasarkan kepada kepahaman ulama-ulama tertentu. Dan saya dah ambil kepahaman atau makna jihad di sisi ulama besar ahli sunnah. Itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Saya dah sebut kan, apa makna jihad di sisi Al-Imam Al-Qurtubi, sebagaimana yang diketengahkan dalam buku tafsir dia. Tafsir Al-Qurtubi. Saya sebut satu-satu. Tak kala dia menghuraikan satu ayat dalam surah Az-Zumar, Al-Imam Qurtubi menyatakan bahawa jihad ini ada banyak jenisnya. Antaranya ialah apa dia? Ada gangguan. Al-Imam Qurtubi kata jihad ni dia banyak jenisnya. Dan bukan sekadar berperang dengan musuh. Itu bukan sekadar jihad. Dia kata itu jihad, tapi di sana ada banyak lagi jihad-jihad yang lain. Antaranya dia kata apa? Dia kata laisal jihad qitalul kufar fahasbu. Bukanlah jihad ini sekadar memerangi orang kufar selaku musuh Islam. Itu bermakna jihad. Namun dia kata ada jihad yang lain dikandung oleh Quran dan juga hadis Nabi. Kata dia walakinnal jihad, apa dia kata? Qam'uz zalimin. Itulah membantras kezaliman, menentang kezaliman. Saya dah sebut dulu kan. Ni ulang balik je ni. Saya ada gangguan. Ustaz pun jadi terganggu juga. Qam'uz zalimin, menentang kezaliman. Kita menentang kezaliman, dia kata satu jihad yang besar juga. Kan? Kita tak perlu nak keluar negara, nak pergi negara-negara lain untuk berjihad. Kadang-kadang kita boleh berjihad dalam konteks yang kita mampu lah. Masing-masing berjihad, tapi dengan kemampuan dan juga keadaan masing-masing. Dia kata qam'uz zalimin, menentang kezaliman. Dan saya dah sebut apa makna zalim pada tuan-tuan. Sama juga kita duk faham ni zalim ni pukul orang, belaslah orang, zalim dulu. Memanglah satu bentuk zalim dalam agama. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita sendiri juga melakukan kezaliman tanpa kita sedar. Tuan-tuan ambil wudu lebih daripada 3 kali, dia panggil al-israf fil wudu. Berlebih-lebih dalam wudu tuan-tuan. Tuan-tuan sudah zalim. Nabi sebut pada sahabat Jabir tentang berwudu. Jabir kata kalau kami wudu dalam air yang berlalu, adakah kita boleh melebih-lebihkan air itu?
Nabi kata tak boleh walaupun kamu berwuduk dalam air yang berlalu. Kita wuduk kat sungai kan, apa masalah? Air kita wuduk jatuh balik dalam sungai tu, tak rugi apa pun. Tapi Nabi kata tetap tak boleh, makruh. Nabi kata siapa yang berwuduk lebih daripada 3 kali ini, Nabi kata faqad asaa wa zalama. Dia sudah menzalimi. Zalim, apatah lagi zalim yang besar-besar. Dan saya dah bagi contoh 2-3 perkara pada kita. Kan? Orang bercerai dengan isterinya, anak ada, dia tak bagi nafkah. Relax je. Ya, main. Itu zalim yang besar. Kan? Tengah-tengah parking kereta, langgar kereta orang gerbung. Tinggal gitu je. Kan? Itu zalim. Main. Dia kena tunggu. Kadang-kadang kita parking kereta, anak kita buka pintu, kelepuk kena pintu kereta kawan tu, kemek lah ada 50 sen. Tuan tak boleh, tuan kena tunggu. Perlu bayar, kita bayar. Banyaklah benda-benda yang kadang-kadang remeh-temeh. Remeh-temeh. Tapi kita kadang-kadang dia termasuk dalam konteks zalim. Jadi dikata kaum zalimin. Apatah lagi membantras kezaliman yang besar-besar. Umpama kalau pemerintah itu pemerintah yang zalim. Wajib. Nabi sebut umpama dalam satu riwayat yang sahih, Nabi kata afdalul jihad. Hadis ni hadis Muawiyah, tak silap saya. Nabi kata kalimatu adlin inda sultanin jair. Seafdal-afdal jihad ialah kalimah yang adil, kalimah yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Itu satu bentuk jihad. Nabi kata seafdal-afdal jihad ialah berkata benar di sisi pemerintah yang zalim. Juga satu bentuk jihad. Lagi kemudian dikata wa raddul mubtalin, wa raddu 'alal mubtalin, membantras kebatilan. Juga satu bentuk jihad. Tuan-tuan, apa beza batil dengan mungkar? Saya nak tanya. Kita faham mungkar ni benda tak boleh lah. Apa beza al-batil dengan al-mungkar? Apa beza? Ada beza. Kebatilan adalah satu bentuk kemungkaran. Cuma kebatilan ini dia boleh dikaitkan dengan agama. Itu batil. Dia bukan sekadar mungkar, dia bukan sekadar maksiat, tapi batil. Kebatilan ini dia hanya boleh dibantras dengan kebenaran agama. Itulah sebab itu kebatilan. Namun dia batil. Allah Taala sebut dalam Quran. Ini banyak ustaz-ustaz baca duk jangki apa. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Maksiat lawan dia ta'ah. Al-maksiyatu diddu ta'ah. Maksiat ni lawan dia ketaatan. Kita mencuri, bukan kita lah, orang lain lah. Lawan dia ketaatan. Tapi lawan batil bukan ketaatan. Lawan batil adalah al-haq. Allah sebut dalam Quran, surah apa Ustaz? Aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Sampai habis, akhir Allah kata wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Datanglah kebenaran dan hapuslah kebatilan. Kebatilan lawan dia kebenaran. Batil ni dia berkait dengan agama. Umpama yang berlaku di Indonesia baru-baru ni, sembahyang tarawih 23 rakaat hanya dalam masa 7 minit. Itu bukan sekadar maksiat, itu bukan sekadar kemungkaran, itu batil. Pasal apa? Benda salah tapi berkait dengan agama. Sembahyang tapi tak ikut cara sembahyang Nabi, batil. Ada dia kata, orang interview mudir dia, pakai serban besar, pakai jubah besar, interview. Janggut panjang sikit lah, panjang sikit pada janggut anak dia lah. Interview, tanya, kenapa tuan buat begitu? Oh, dia kata ini amalan tradisi. Apa kena mengena tradisi dengan agama? Agama bukan tradisi. Agama wahyu. Islam ni agama wahyu, dia bukan agama tradisi. Ini tradisi di tempat kami, kita dah buat dalam 100 tahun lebih, dia kata kan. Dan dia tidak menyalahi syariat, sebab kami buat hanya sembahyang tarawih. Sembahyang-sembahyang lain kami sembahyang macam biasa. Memanglah tak menyalahi syariat, tapi syariat engkau lah. Syariat Allah Ta'ala menyalahi lah. Pasal apa yang pergi sembahyang macam dia tak baca apa-apa. Dia cuma takbir dengan bergerak aja. Allahu Akbar. Kan? Qiyam. Lepas tu Allahu Akbar, rukuk, Allah Fatihah pun dia tak baca.
Memanglah Ustaz kata 23 rakaat dalam masa 7 minit. 100 rakaat boleh 7 minit macam tu. Kan? Dan bukan berlaku di tempat orang. Di tempat kita pun pernah berlaku dan saya pernah sebut di petai ni. Saya pernah sebut lah. Ada orang di semayang tuan-tuan. Ambil mengangkat takbir sampai sujud yang kedua tu, sampai bangun balik tu dia dengan Fatihah. Allahu Akbar. Dia baca bismillahirrahmanirrahim. Fatihah iftitah pun tak ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Rakaat Ar-Rahmanir-Rahim. Naik i'tidal. Allah sami Allahu liman hamidah. Maliki yaumiddin. Rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Satu sembahyang. Saya tanya sendiri ni, pasal apa sembahyang macam tu? Sebab sahabat kita. Kan? Mazhab al-Bu'as sendiri. Kan? Tak tahulah mazhab mana, saya pun tak tahulah. Nak kata Syiah tak Syiah, nak kata Qadiani tak Qadiani, tak tahulah. Kan? Dunia mana mari amalan ni kita pun tak tahu. Tapi saya pernah tanya, memang saya tanya sendiri. Banyaklah benda yang saya tanya, sebab dia duduk sebilik dengan saya, pergi kursus. Saya tanya dia, pasal apa cikgu semayang macam ni? Sebab saya bila saya tak pernah cerita sini. Saya pergi kursus dengan dia. Biasalah kita ustaz, sekolah-sekolah ni bila pergi kursus, kadang-kadang pihak baik PPD, baik GPN agak semayang ni dia lepas je, dia tak buat dalam itinerary semayang tu, tak ada betul tak? Tak ada. Kita 3 hari berkursus, yang ada dalam itinerary kandungan tu, slot 1 ceramah sekian-sekian pasal kita macam UPSR kan. Slot 1 pengurusan UPSR, slot 2 kewangan. Dia masuk yang putih-putih je. Tengah-tengah tu rehat kita lah. Kan? Pukul 2 sampai pukul 4, okey, slot 1. Lepas tu pukul 5 sampai pukul 7, slot 2. Pukul 9 sampai pukul 11, slot 3. Yang tu tengah-tengah tu kita rehat. Pandai-pandai kita lah semayang. Dia tak masuk itinerary. Slot 1, slot 2 semayang berjemaah. Tak ada. Tahu saya lah. Kecuali kalau program-program agama mungkin ada lah. Ini pasal program bukan agama. Waktu rehat saya ajar dia semayang. Cikgu semayang surau. Saya dia 2 orang lah. Orang lain semua macam-macam lah. Pergi sana, pergi sini. Saya pergi semayang dulu. Pasal habis asal lah. Pasal kita ajak dia pergi semayang asal. Habis kursus pukul 5 lebih tu kan. Ajak dia pergi semayang asal. Dia tu ustaz semayang dulu lah. Main dah semayang sekali. Tak apa-apa ustaz. Saya nak semayang kat rumah lah. Dia kata. Nak semayang kat bilik lah. Di hotel. Dia semayang seorang. Kita ajak dia nak buat teman semayang jemaah. Dia semayang seorang. Kita semayang seorang. Semayang. Lepas tu saya pun balik lah. Balik hotel. Habis semayang balik hotel. Saya masuk bilik air. Masa tu dia semayang. Saya keluar bilik air. Saya tengok. Sejadah ada. Dah semayang. Cikgu semayang dah cikgu. Dah dia kata. Oh tak apa. Masuk malam pun maghrib. Saya ajak dia semayang. Tak main juga. Ustaz semayang dulu. Nanti saya kemudian. Lepas semayang apa gitu gini. Kita masuk bilik air kan. Saya tengok. Saya pun dia ni semayang masa aku bilik air kot. Saya masuk bilik air. Saya keluar balik. Saya tengok dia tengah semayang. Dan saya tengok dia semayang laju. Okey tak apalah. Bila malam nak tidur tu apa semua kan. Tu saya tanya dia. Dia duduk katil sebelah, saya duduk katil sini. Saya tanya cikgu nak tanya. Saya tengok cikgu semayang cepat. Cikgu macam apa? Memang saya tanya. Saya baca Fatihah lah ustaz. Fatihah. Saya tengok cikgu semayang cepat ni. Itulah. Saya Fatihah awal sampai akhir. Saya tanya dia, kenapa cikgu semayang macam tu? Kan Nabi kata, kan, tak sah semayang melainkan dengan Fatihah. Semayang ni bukan qiyam saja. Kita baca Fatihah saja qiyam. Tak kena, dia kata salah. Kalau tak nak, saya bawa jumpa guru saya. Dia offer kita pula. Saya ustaz semayang, macam tadilah. Qiyam, Alhamdulillahirabbil alamin, Rakaat Ar-Rahmanir-Rahim. Pasal Nabi kata tidak ada semayang melainkan dengan Fatihah. Dia pakai hadis Malik bin Huwairith juga. Hadis Ubadah bin As-Samit, hadis Muslim. Nabi kata la solat illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada semayang melainkan dengan baca Fatihatul Kitab. Dia kata satu semayang tu sepatutnya kena Fatihah. Kalau ikut logik hadis memanglah. Kan? Apa pasal nak baca qiyam Fatihah ni? Baca satu semayang. Tapi pasal nas dia mesti dilihat kepada amalan Nabi yang lain dan juga para sahabat. Baru kita tahu. Bukan sekadar melihat kepada zahir nas yang ada. Tengok zahir nas memang kita faham macam ni. Dia kata macam tu. Betul. Kata ini yang betul tak? Kalau tak nak saya ajak pergi jumpa guru saya. Lepas tu saya cakap kat dia. Saya cakap gini. Saya kata daripada mana cikgu? Yalah cikgu ada guru lah kan. Tapi daripada mana cikgu ambil ni? Guru cikgu ni ambil. Ada kitab. Saya nak tengoklah kitab. Kami tak ada kitab ustaz. Tapi kami bersanad.
Daripada guru kami, guru dia atas sampai Rasulullah. Guru saya ada simpan tu sanad. Oh, dia guna sanad. 3 benda ni nak kena jaga-jaga. 1 sanad, 1 bai'ah, 1 ijab. 3 ni banyak disalahgunakan. Dia berasal daripada syariat, tapi dia sudah diperluaskan, kadang-kadang tidak menurut dari panduan yang ada. Bai'ah kan dengan bai'ah yang kadang-kadang tak kena dengan Islam. Jadi tu sama, sanad pun samalah. Sanad ni memang daripada agama. Ada orang lah di tempat kita kan, dia kata ustaz belajar Quran ada sanad tak? Sanad saya kata. Memang ada sanad saya kata. Pasal tapi kita tak tulis lah sanad. Kita belajar dengan guru kita kan. Takkan kita nak tanya guru kita dulu belajar guru mana. Dia pun tak tanya, dia pun belajar guru mana. Ilmu ni selagi dia benar, dia sampai pada Rasulullah. Semua kita tidak menyimpan sanad lah. Kita belajar universiti dengan berpuluh-puluh pensyarah. Semua mengambil ilmu daripada ilmuwan lain. Ilmuwan ni pula mengambil ilmu dari ilmuwan lain. Daripada satu orang. Akhirnya zaman pada satu zaman dia akan sampai pada Nabi selagi mana dia benar. Cuma kita tidak rekod lah. Bersanad memanglah bersanad, tapi tak rekod lah. Dia ni rekod. Saya belajar Quran bersanad tak apa. Kita bagi dia jadi imam sekali. Baca Quran tu ngalangan juga. Alamak. Kan? Dia kata saya bersanad. Tapi bila kita bagi dia semayang, baca Quran, semayang, dia baca Quran, tak bagus juga. Adalah 1-2 selek. Alamak. Kita tak katalah kita bersanad secara begitu. Dia kata dia bersanad, tapi baca Quran terabur juga. Kan? Sanad tu penting, tapi dia ada hak dia. Dia ada cara dia. Dia berbangga-bangga dengan sanad, tapi baca Quran pun terabur. Sampai situ. Sama macam tadi lah. Dia kata saya ni kan, dia kata. Oh, saya kata kalau macam tu, dia kata tak ada kitab. Memang daripada guru kepada guru, tapi bersanad sampai kepada Ali, sampai kepada Nabi SAW. Syak dia tarekat lah, Allah Ta'ala alam. Ataupun tak tahulah, kita pun tak tahu. Tahu saya Syekh Ahmad tak ada lah macam tu, kita duk belajar kan. Allah alam, kita pun tak tahu. Jadi kita tak belajar aliran lain yang sampai tahap macam tu. Tapi ada semuanya macam tu. Kemudian dia ada sekali dia semayang dengan salah seorang ustaz yang lain. Habis semayang, saya bersama dia tu, saya tak tengok apa dia buat sangat. Tapi ada sekali dia bersama dengan seorang cikgu lain, ustaz lain. Ustaz tu tengok lepas semayang, dia ketuk 3 kali paha dia. Lepas dia Assalamualaikum, dia tepuk 3 kali paha dia. Pok. Ustaz tu tanyalah pasal apa ustaz semayang cepat. Dia bercakap macam dia cakap kat saya lah. Saya baca Fatihah 1 semayang. Pasal apa lepas salam ustaz cikgu tepuk 3 kali paha cikgu? Oh, dia kata saya tepuk 3 kali pasal ada 3 doa. 1 laknat Abu Bakar, 1 laknat Umar, 1 laknat Muawiyah. Sebab tu kita syak dia ni daripada serpihan Syiah. Oh, dahsyat dia. Doa laknat kawan-kawan. Kata dia lah Allah Ta'ala alam. Lepas semayang dia tepuk 3 kali doa laknat kepada sahabat tu. Aduh, betul. Jadi kata Al-Qurtubi lagi, melawan kebatilan. Banyaklah kebatilan-kebatilan yang kadang-kadang wujud dalam Nusantara kita ni teramat banyak. Yang sebahagiannya boleh membawa kepada syirik, boleh membawa kepada perkara-perkara yang bukan sekadar haram, tapi kadang-kadang juga bersabit dengan ketuhanan. Ada juga kadang-kadang yang dikaitkan dengan agama tapi tidak ada sumber. Dan kadang-kadang dia berlawanan dengan konsep kita orang syariah ini berbeza. Adalah untuk orang baru pun 2-3 hari ni kan. Dia kata zikir afdal ni 3 zikir. 1 A, 1 U, 1 Hu. Ni dia kata Nurullah. Hebat. Ni dia kata Nur Muhammad. Hu ni dia kata apa nama? Nur Sifatillah. Dia kata ada 3 zikir yang paling afdal. 1 A, 1 U, 1 Hu. Saya pun tulis balik Hu. Pelik betul. Hu. Daripada mana kita pun heran. Itu semua benda-benda batil. Pasal apa batil? Disandar pada agama tapi tidak ada sumber. Malah menyalahi
Benda ni tuan-tuan banyak berlaku. Saya pergi banyak tempat lah. Kat sini Alhamdulillah Ta'ala. Pasal tak ada yang jenis hak macam tu. Tak tahu aku ada tapi tak berani nak jumpa saya. Saya ada 2-3 tempat lain. Dia bantai saya. Ada satu surau umpama di Selayang. Saya mengajar, saya cuma jemputan bila ada kosong lah. Tapi sebulan sekali atau 2 bulan sekali memang saya ke surau itu. Ni cerita 2 tahun lepas lah mula-mula saya pergi kuliah kat situ. Saya tengok seorang ada hamba Allah Ta'ala ni memang dia duduk kat majlis kita. Tapi bukan selalulah. Dia banyak duduk di luar. Bertasbih. Kalau dia duduk di majlis saya pun, dia akan duduk di barisan hadapan tapi dia berzikir. Dia mata tengok kita tapi macam berzikir. Hai'ah dia tu kelakuan dia tu kelakuan zikir lah. Tapi duduk di majlis kita. Kadang-kadang mengganggu saya lah. Kan? Kau dengan buat tasbih, berzikir macam tu, tapi duduk di majlis kita. Jadi kadang-kadang ada gangguan lah kita yang mengajar ni. Kan? Tapi kita tak salahkan dia lah. Mungkin dia ada cara dia sendiri. Bila dah habis mengajar, biasalah. Saya mengajar ilmu apa pun. Saya mengajar tafsir, saya mengajar hadis, saya mengajar apa-apa lah yang saya ajar kan. Saya banyak mengait-ngaitkan dengan doa Nabi, fiqh para sahabat dan juga kata-kata ulama yang besar-besar yang boleh memperbetulkan sikit banyak amalan dan ibadat kita. Itu saya punya metodologi. Dia panggil fiqh sunnah. Terutama memang takhusus saya, bidang saya memang bidang fiqh. Jadi saya banyaklah berkongsi benda-benda fiqh ni. Bila dah habis, dia jumpa saya kat belakang. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ustaz ajar doa ni, Ustaz ambil daripada mana? Saya kata banyaklah buku zikir yang saya rujuk. Tapi antara buku terkenal buku Al-Azkar Imam Nawawi lah. Saya kata, Ustaz tak boleh ajar buku Imam Nawawi saja Ustaz. Kalau Ustaz ajar buku Imam Nawawi saja kan, buku Al-Azkar, tak Islam mana Ustaz? Dia kata saya tak Islam mana? Dia tak tahu ke buku Azkar tu buku zikir-zikir dan doa Rasulullah. Dia kata tak Islam mana kat saya? Kan? Yang tu Ustaz ajar zikir-zikir Nabi ni, bukan, Ustaz ajar zikir-zikir adalah Azkar ni tak Islam mana Ustaz? Dia kata tak Islam mana? Ya Allah, kau nak Islam apa lagi? Zikir Nabi kan? Yalah, sebab kita bila kita bercakap, kita banyak menekankan doa, zikir Nabi. Tidak ada yang lain lebih baik daripada doa Nabi. Tidak ada yang lain yang lebih baik daripada zikir Nabi. Jadi dia tak apa sedap lah. Perkataan tu dia tak apa sedap. Dia kata sepatutnya Ustaz kena masukkan, kena ajar zikir-zikir para wali. Umpama zikir-zikir Abdul Wahab Asy'arani, umpama zikir-zikir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ustaz kena ajar zikir-zikir tu, dia kata. Takkan Ustaz ajar zikir Azkar Nawawi saja, tak Islam Ustaz, tak Islaman. Luaran je dia kata, tapi tak sampai. Saya kata, kita pun tak boleh nak jawab lah kan. Macam tu je lah. Bagi saya itu satu bentuk kebatilan. Kita i'tiqad ada benda yang berkait dengan agama, bukan saja amalan Islam, bahkan doa, bahkan zikir lebih baik daripada doa yang ada dalam Quran dan doa Nabi. Dia boleh bawa kufur. Boleh kufur. Kita kata ada zikir lain lebih baik daripada zikir Nabi, kufur. Memang. Tapi yalah, nak buat macam mana? Dah dia belajar macam tu kan. Kita tak boleh cakap apa. Itu kebatilan. Kebatilan. Kadang-kadang yang berunsur dari sudut amalan-amalan seumpama itulah. Ada orang jumpa saya, suami dia sakit, tapi Alhamdulillah dah meninggal dah suami dia. Tak ada apa masalah. Dia jumpa saya, kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Saya jumpa seorang Ustaz ni, dia tulis 5 benda dia tak bagi suami saya baca. Dia kata Ustaz, tapi saya tak percaya itu Ustaz. Dia kata ni nak tunjuk kat Ustaz ni betul ke tak betul ni? Apa benda? Dia tunjuk kat saya. Dia kata ada 5 perkataan yang Ustaz tu larang suami saya baca. Saya tengok. Tuan-tuan tahu apa nombor 1? La ilaha illallah. Dia kata 5 zikir ni kalau suami saya baca panas. Jadi buat masa ni jangan baca dulu. 5 zikir. Salah nombor 1 la ilaha illallah. Nombor 2 subhanallah. Habis tu kalau tak boleh baca la ilaha illallah, macam mana suami kau nak sembahyang? Kan? Habis tu macam mana? Ini dia kata kebatilan yang wujud dalam masyarakat kita. Tak bagi baca la ilaha illallah. Habis tu nak sembahyang macam mana? Boleh ada orang macam ni.
Orang Melayu kita, dan kita panggil dia ustaz lah. Orang tu lah panggil, saya tak percaya pun. Jadi benda-benda yang begini kadang-kadang dia boleh bawa pada syirik, terbatal iman. Kadang-kadang dia hanya berdosa. Berbeza-beza kebatilan mengikut keadaannya. Kadang-kadang boleh membawa kepada batalnya iman dengan sebab dia berkait dengan syirik. Kadang-kadang boleh sekadar berdosa saja. Kesesatan ni samalah juga, dia ada dia punya martabat dan macam. Kadang-kadang ada perkara yang dia tidak batil, tetapi dia menafikan kesempurnaan syariat yang ada. Kan? Ataupun dia satu tokok tambah yang kadang tidak perlu ke atas syariat Islam. Ada juga. Ada juga. Contoh saya bagi, tuan-tuan nak qomat. Benda ni dah banyak surah buat. Tuan-tuan bila nak qomat, tuan kata sah. Pasal apa tuan-tuan kata macam tu? Sebenarnya tak perlu tuan-tuan kata. Tuan-tuan nak qomat, tuan terus qomat. Pasal apa? Pasal lafaz qomat itu sudah nak memanggil orang kepada solat. Tuan-tuan tak perlu kata sah, Allah, tak perlu. Tuan terus kepada iqam. Malahan tuan-tuan bila kata sah, makmum dah bangun, rugi. Sebab kita disunatkan bangun ketika iqam. Imam mazhab yang 4 ni tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, perah otak nak fikir masa mana yang afdal kita nak bangun ketika iqam. Al-Imam Syafi'i kata bila dah habis iqamah baru disunatkan bangun. Imam Syafi'i kata. Boleh buka mana-mana kita Imam Syafi'i. Sebab tu saya banyak bangun bila dah habis qomat. Pasal saya Syafi'i betul. Kan? Banyak orang dah azan, semua dah bangun lah. Saya duduk risau. Orang dah habis qomat, orang lain semua dah bangun. Saya seorang tak bangun lagi. Pasal saya meraihkan pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana dia kata bila qomat dah habis baru bangun, terutama kalau kita dah di hadapan saf, kecuali tuan-tuan duduk belakang. Al-Imam Malik kata kita disunatkan bangun ketika hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Imam mujtahid tu perah otak ni. Bila disunatkan kita nak bangun ni? Dia pun kaji nas-nas yang ada, dia melihat kepentingannya, maka dia bagi pandangan masing-masing walaupun tidak ada satu nas yang qat'i. Nas ini nas zanni umum, cuma bila nak bangun. Kan? Al-Imam Abu Hanifah kata disunatkan kita bangun ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu bentuk pengsaksian kita kepada Tuhan merangkumi segala akidah dan ibadah. Masa tu kita bangun. Kenapa? Sebab tu Al-Imam Abu Hanifah bila kita tasyahud asyhadu, dia angkat terus asyhadu. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Dia ada asyhadu. Samalah juga masa iqamah. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, dia baru kata disunatkan. Al-Imam Ahmad kata boleh bangun daripada awal iqamah sebab Nabi tak pernah menyebut dalam mana-mana nas secara qat'i. Bila Allahu akbar, dia kata dah disunatkan bangun. Tapi bila kita kata sah, orang dah bangun lah. Qomat belum lagi. Jadi saya kata tak perlu kita. Banyak tempat saya tengok dah macam tu lah. Sebenarnya tak perlu sah. Tapi heran tu tempat kita dah larang banyak kali, dah buat juga. Dia dah selesa. Ataupun dia dah jadi tabiat. Sebab tu syariat jangan jadi tabiat, terutama kalau dia tak payah sah. Terus kepada qomat. Buat apa nak? Memang qomat tu dah sah lah tu. Sama juga bila kita jadi tok khatib. Kan? Bila dah habis khutbah yang kedua tu, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Khatib kata aqimus solah. Khatib ambil kerja Bilal pula. Khatib tak payah kata aqimus solah. Habiskan khutbah bagi Bilal, suruh orang aqimus solah. Khatib banyak tu kata gitu kan. Aqimus solah. Orang pun dah bangun dah. Apa khatib kata aqimus solah? Dirikan solat. Tak payah suruh. Itu kerja Bilal. Kalau khatib tu kata aqimus solah, dia dah ambil kerja Bilal. Dia dah ambil kerja orang nak iqamah kan. Jadi tak perlu. Tak perlu. Orang yang nak qomat terus qomat. Lafaz tu sudah ada ketetapan. Terus qomat, tak payah kata sah. Jadi sama juga tok khatib pun tak perlu kata aqimus solah. Itu kerja Bilal. Boleh. Kadang-kadang dia bukan kata satu kebatilan, tapi kita duk tambah bagi kita benda tu bagus. Padahal dia tak perlu. Perkataan qomat ni dah sempurna dah. Terus kepada qomat. Nak qomat terus kepada qomat. Orang nak bangun masa bila? Allah Ta'ala alam, terpulang pada masing-masing. Tapi yalah, bila benda ni sudah bila orang mula-mula satu surau buat. Lepas tu 2 surau, 2 masjid, 3 masjid. Bila dah satu negara buat, seorang ustaz cakap pun orang tak dengar lah. Kan?
Padahal kita nak beritahu yang betul-betul al-akmal, yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Betul tak? Ya, betul. Mufti tak tegur pun. Memanglah nak tegur apa. Dulu masa MH360 hilang, Mufti dengan orang yang ada pergi semayang kat tepi pantai Terengganu. Pasal situ dikatakan kan, di Terengganu ada satu pantai tu, orang duk dakwah, ketubah lalu ke situ. Bekas Mufti Johor pergi dengan orang awam yang ada di situ buat semayang hajat, panggil Mufti Johor mari semayang. Mufti Johor pergi semayang apa kat tepi pantai. Kan? Ramai juga orang mempertikai kamu. Pasal apa pergi semayang kat tepi pantai tu? Pasal ketubang ada lalu kat situ. Nampak? Jadi istilah kenapa orang tu tak tegur, kenapa Mufti tak tegur. Mufti banyak benda yang dia tak tegur pun. Tak? Jadi itu bukan pokoknya. Setiap benda yang berlaku kita tak perlu pergi buat tempat tu. Tak perlu buat. Benda berlaku di hutan, kita pergi semayang kat hutan. Benda berlaku di pantai, kita semayang kat, tak perlu. Masjid ni tempat semayang. Tempat kita bagi tahu hajat kepada Allah Ta'ala di masjid. Nak semayang hajat di masjid. Bila benda hilang di pantai, kita semayang kat pantai. Sesuk hilang kat hutan, orang pergi semayang kat hutan. Hilang kat sana, orang pergi semayang kat sana. Dia wujud satu benda yang disebut takhsis. Dalam usul takhsis ni dilarang. Benda tu berlaku kat mana pun tak kisah. Accident di jalan raya, kita pergi semayang kat jalan raya. Tak perlu. Ada satu hajat kepada Allah Ta'ala, kita semayang di masjid. Inilah tempat terbaik untuk kita panjatkan hajat kita pada Allah Ta'ala. Kita tak perlu pergi ke tempat. Orang mentang-mentang MH360 ada di sana, dikatakan lalu di pantai itu, kita pergi semayang di pantai. Kan? Akhirnya tempat ibadah ni jadi, orang akan, faham maksud saya? Sebenarnya tak perlu. Okey, baik. Jadi itulah betul-betul benda yang kadang-kadang kita kena bagi perhatian. Bagi perhatian. Habis, ada nak tanya pasal apa? Kemudian kata Al-Qurtubi lagi, dua lah. Ar-raddu 'alal mubtalin, melarang kebatilan. Kadang-kadang juga dia bukan satu kebatilan. Tapi dia kadang-kadang kita kena bezakan antara perkara yang betul-betul disahkan batil dalam syarak. Kadang-kadang benda yang hanya terlibat dengan khilaf. Setengah ulama mengharuskan, setengah ulama tidak mengharuskan. Maka ini pun kita kena jelaskan betul-betul. Kadang-kadang dia tidak melibatkan kebatilan. Kadang-kadang benda ni kadang-kadang dia ada keharusan, tapi keharusannya itu amat terbatas. Nampak? Contoh saya bagi azimat. Azimat tuan-tuan. Contoh tulis ayat Quran, tuan pegang atau tuan-tuan simpan niat nak azimat. Sebahagian ulama mengharuskan. Tapi kerana kita ni orang awam yang tidak memahami konsep azimat itu, akhirnya dia diperluaskan sehingga dia membawa kepada syirik, yang mana kita ni duk yakin dengan benda tu. Walaupun sebahagian besar ulama melarang atas dasar disebut sadduz zari'ah. Tapi sebahagian kecil ulama mengharuskan, termasuk Al-Baijuri rahimahullah ta'ala. Pasal apa dia harus? Sebab ada sahabat yang mengharuskan. Orang tanya Ibnu Umar, boleh tak kita tulis ayat Quran kemudian kita jadikan azimat lah, kita panggil azimat kan. Dia panggil tamimah, bukan azimat. Orang Arab tak panggil azimat. Orang Arab dari sudut syariat bila sebut azimat, azimah ialah bacaan jampi. Kita ambil air, kita baca Quran, ambil alif lam mim sampai habis, itu baru azimat. Kita orang Melayu duk faham azimat ni tulis ayat gantung kan. Itu bukan dalam konteks syariat itu dipanggil tamimah. Tamimah ni tangkal. Orang tanya Ibnu Umar, boleh tak? Dia kata boleh, asalkan kau jaga akidah. Dia hanya satu bentuk doa engkau kepada Tuhan. Tak? Mana kata kita pegang azimat, ni semua sebagai satu doa. Kalau macam tu, kalau kita tulis satu ayat Quran, kita yakin dengan benda itu. Baik bawa satu mushaf, dah sah mushaf contoh kan. Nabi SAW, ataupun kita kata kita tulis satu ayat, kita pegang, kita gantung dan seumpamanya. Kita hafal Quran. Apakah yang kita hafal ini lebih afdal berbanding apa yang kita tulis? Dah tentu Quran yang duduk dalam dada kita ini lebih afdal. Tapi kita kadang-kadang ditimpa musibah juga. Mana kadang benda-benda gini dia tahap kepahaman tu, kita nak kena faham. Ada orang kata boleh. Ibnu Umar kata tapi kau kena jaga akidah. Dia hanya satu tulisan.
Orang tanya Ibn Abbas, boleh tak aku nak tulis ayat apa semua? Ibn Abbas kata, tak boleh. Engkau sudah membuka satu pintu daripada pintu syirik. Ibn Abbas ni yang banyak orang duk pegang. Tak, memang betul lah. Banyak kesyirikan berlaku bila terlibat dengan azimat ini. Tak, nak berniaga ada azimat. Bahkan kalau setakat ini pun ayat Quran tau. Hari ni kita pasal banyak azimat ni pasal bukan ayat Quran. Ustaz Syah Syafi'i tuan-tuan, dia guru saya lah dalam bab perubatan Islam. Dulu dia ada pubak orang, dia cerita. Orang ni tuan-tuan dia businessman. Dan dia kena satu penyakit macam stroke lah. Bila dah Ustaz Syarah duk berbuat dia apa gitu gini, Ustaz Syarah tanya ada simpan benda yang tak pelik-pelik tau. Tak ada pelik dia kata. Tapi adalah satu alimat dia tu, dia beli di Bangkok. Pergi ambil. Satu tulis kertas merah, satu tulisan yang panjang macam tu, color merah. Ditulis dengan tulisan kita pun tak tahu. Ustaz dah tanya ni, daripada mana ni? Saya beli di Bangkok. Beli dengan siapa? Beli dengan Sami. Alamak. Berapa harga ni? 10,000. Dia hanya beli satu tulisan daripada seorang yang kafir dengan nilai 10,000. Tak. Kalau panggil ustaz mari baca Yasin kat rumah dia baca, dia bagi 100 Tapi dia sanggup berhabis 10,000 beli satu azimat daripada orang kafir. Masya-Allah. Dah tu kena stroke. Tengok. Kalau setakat ayat Quran, okey lagi dia masih dalam keharusan dia tu. Nampak? Selagi mana kita tidak jadi. Ini pasal dah melangkau. Kita kata azimat ni kadang dia ada keharusan lah. Tapi keharusannya tu amat terbatas. Dia mesti ayat Quran, dia mesti doa-doa Nabi. Dia mestilah kita tidak meyakini benda ini boleh menyelamatkan kita. Dia hanya satu bentuk tulisan ayat Quran, satu doa, macam tu je lah. Lebih daripada itu dia dah jadi batasan yang tidak dibenarkan. Kita ni dah lebih-lebih dah sampai azimat ni bukan ayat Quran. Bahkan ulama juga melarang menulis-nulis azimat dengan huruf. Sebab itu adalah satu keilmuan daripada ilmu kedukunan Arab yang dipanggil sebagai ilmu tolasma. Yang banyak disandarkan kepada beberapa orang ilmuwan Islam termasuk Al-Imam Al-Buni rahimahullah ta'ala. Banyak orang disandar ke dia lah daripada buku Syamsul Ma'arif. Orang tak tahu lah buku Syamsul Ma'arif itu betul ke Al-Buni karaf. Orang pun tak tahu. Kan? Banyak dipanggil ilmu-ilmu huruf. Sehingga dikatakan setiap huruf ini ada malaikat yang menjaga dia. Dan kita boleh, dia banyak ilmu huruf kan. Itu belum kita dilarang lah. Kita dah ada doa Quran, kita dah ada hadis Nabi. Sebenarnya benda tu semua cukup. Nampak? Sama kita nak peninding lah, kita nak peninding kan. Berapa nak cari azimat walaupun ayat Quran. Pasal Nabi SAW sendiri mendindingkan dirinya dengan 3 kun. Kan? Nabi pergi berperang 3 kun. Nabi tengok gelap macam nak hujan, nak taufan 3 kun. Sampai Nabi ni betul-betul kita nak kata perkataan ta'assub tak boleh lah, dan syariat guru tak boleh guna perkataan ta'assub. Betul-betul suka pada 3 kun ini. Sampai Nabi tak boleh baca, Nabi suruh Aisyah baca, dan Aisyah yang membacanya dan menghembuskan pada tubuh Nabi. Kita nak berdindinglah dengan apa yang telah didindingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ayat kursi 3 kun cukup lah. Nak apa lagi? Kan? Selawat. Sama juga dengan selawat. Kita selawat sekali, Allah Ta'ala selawat 10 kali. Al-Imam Ibn Qayyim kata orang yang diselawat oleh Allah Ta'ala, insya-Allah dia selamat. Cukup lah. Kenapa lagi? Kan? Jadi dia konteks macam itulah. Ada benda dia ada keharusan, tapi dia terbatas dan tidak meluas. Akhirnya bila dia gunakan secara meluas tanpa panduan syarak yang betul-betul, akhirnya dia melangkau-langkau pada benda yang tak elok. Termasuklah benda-benda yang khilaf tadi, macam azimat, macam Tapi kalau saya tuan-tuan tanya, boleh azimat ustaz? Orang luar lah, tak boleh. Ayat Quran tak boleh. Saya tak boleh terus. Ini sebab kita di pentas pengajian, maka saya hurai sikit dari sudut keilmuan ni supaya tuan-tuan faham. Tapi kalau kat luar saya kata tak boleh je. Okey. Habis ya? Jadi jihad. Lagi Qurtubi kata apa lagi?
Raddu 'alal muqtadin. Kemudian dia kata wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini yang kita payah kita nak buat. Menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Apa makna ma'ruf? Al-Imam Al-Jurjani dalam ta'rifat, buku ta'rif dia kata al-ma'ruf ialah perkara baik yang sudah disepakati baiknya. Itulah ma'ruf. Semaya, puasa, zakat, haji, baca Quran, doa, zikir, nasihat. Apa-apa yang baik yang sudah disepakati kebaikan. Itulah ma'ruf. Apa dia munkar? Perkara yang tak baik yang sudah disepakati kejahatannya. Yang ulama sepakat, dia tak khilaf. Mencuri, berzina, terutamanya 70 dosa besar yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i kita lah, ulama Syafi'i kita, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Sehingga dikatakan ulama yang antara terbesar lah dalam mazhab Syafi'i di samping Al-Imam Nawawi dan lain-lain. Dia antara yang top lah. Kita Nusantara ni kita banyak fiqh Ibn Hajar Al-Haytami. Sebab kita rujukan dalam fiqh Nusantara kita di pondok-pondok dan seumpamanya, dia pakai kitab Fatwa Kubra karangan beliau. Al-Imam Ibn Hajar dia ada satu buku tentang dosa-dosa besar, 2 jilid. Dia sebut dalam bukunya itu, dalam Quran dan dalam sunnah Nabi SAW, dia kata ada tak kurang daripada 300 dosa yang besar. 300 tuan. Kemudian 300 buku dia Az-Zawajir. Az-Zawajir nama buku dia. Dalam 300 itu dirangkumkan lagi kepada 70 dosa besar. 70. Umpama yang dikarang pula oleh, yang dikarang lebih dahulu daripadanya oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Hari ni banyak orang mengajar dosa-dosa besar, banyak pakai buku Al-Imam Az-Zahabi. Nama dia Al-Kabair. Antara buku nombor 1 lah dalam dunia ilmu dosa besar ni, ilmu ialah buku Al-Kabair Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dalam 70 itu dirangkumkan pula kepada 7 yang besar yang disebut oleh Nabi sebagai Al-Mubiqat dalam beberapa riwayat sahih, riwayat Muslim daripada Abu Hurairah dan juga Ibn Abbas. 7 ni Nabi suruh tinggal betul-betul. 7 ni Nabi kata ittaqu as-sab'al mubiqat, tinggallah 7 dosa yang boleh menghancurkan diri. 7 ni. Yang kadang-kadang kita duduk dunia duduk hari ni, yang kadang kita sendiri ada banyak masalah kita ni, kadang-kadang 7 ni kadang kita tak terlepas. Dan 7 tu tuan-tuan, yang paling besarnya satu lah, yang Allah Ta'ala tak ampun selama-lamanya, itulah syirik pada Allah Ta'ala. Cuma syirik ni ada 2. Satu syirik yang besar, sembah selain Allah, yakin selain Allah, bergantung pada selain Allah, itu syirik yang besar. Satu lagi syirik yang kecil, itulah riak, wujud, sum'ah dan yang seangkatan dengan boleh. Sebab tu kita kena jaga. Nabi buat perumpamaan banyak kali saya sebut dalam riwayat Abu Musa Al-Ash'ari, hadis Abi Dawud, Nabi kata ittaqu syirka fa innahu akhfa min dabibin namli ala safa. Dengan riwayat Nabi ada tambahan lah, fi lailatin muslimatin. Nabi kata takutlah kamu kepada syirik, sesungguhnya ia, Nabi kata, lebih kecil daripada lubang semut di atas sebuah bukit di malam yang gelap gulita. Lubang semut tu kecil ke besar? Kecil. Kita pun tak pernah tengok lubang semut ni. Mereka kita tengoklah dia masuk dalam celah-celah rumah kita. Atas bukit pula tu, lagi dia tak tahu. Nabi kata di tengah malam pula. Inilah perumpamaan. Syirik ni boleh berlaku dalam pelbagai wajah. Sebagainya dalam bentuk agama, sebagainya bukanlah bentuk agama. Sebab tu kita ni kena ada amalan-amalan ni. Sebab kita ni yang mengurus kehidupan kita ni Allah. Betul? Sebab tu Nabi ajar pada kita berapa amalan untuk kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada syirik. Selain daripada kita duduk belajar dan seumpama belajar akidah, belajar dengan ustaz-ustaz kan ada yang kita beritahu juga, dengarkan juga. Kita sudah ada beberapa amalan Nabi ajar. Pertama sekali tuan-tuan, apa yang disuruh kita buat, apa yang dilarang kita tinggal, itu memang biasalah. Amalan khusus Nabi ajar nombor 1 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah buat, hari ni tuan-tuan buat. Ialah membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun setiap kali sebelum tidur. Mesti buat.
mesti buat. Umpama dia riwayat Imam Ibn Sini dalam buku dia Amalul Yaum wal Lailah, diketengahkan balik oleh ulama-ulama zikir. Kemudian umpama Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Tuan-tuan nak tidur, tuan-tuan tak boleh tinggal baca qul ya ayyuhal kafirun. Pasal Nabi jamin, Nabi kata fa innaha bara'atun minasyirk. Nabi kata sesungguhnya dia merupakan satu benteng daripada syirik. Kita baca ayat kursi, kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Itu ayat Quran, tapi dia benteng daripada syirik. Bila nak baca? Ketika tidur. Nabi kata idza akhadha ahadukum madja'ahu falyaqra suratal kafirun fa innaha bara'atun minasyirik. Bila nak tidur, Nabi kata bacalah surah qul ya ayyuhal kafirun, dia adalah satu benteng daripada syirik. Kita percaya ada undang-undang hukum yang lebih kemas, sempurna daripada hukum Allah Ta'ala. Itu satu bentuk syirik juga. Bukan ada kufur, syirik. Pasal kita telah meletakkan hasil tangan makhluk seganding dengan hasil Allah Ta'ala. Ni yang kadang-kadang benda yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita tak perasan. Tak ada benda yang lebih hebat melainkan apa yang datang daripada Allah Ta'ala, apa yang datang daripada Nabi SAW. Segala-galanya merangkumi akidah, ibadah dan segala-galanya. Akidah kita nombor satu duduk situ. Walaupun kita tak belajar sifat-sifat Allah Ta'ala, tak belajar akidah secara mendetail 100%, kita satu buku tak khatam tauhid ni, tak apa. Tapi konsep-konsep ketauhidan mesti betul. Kita tak belajar fiqh, khatam satu buku tak pernah sepunya hidup, tak apa. Jadi amalan-amalan asas kena dengan track dia. Cukup. Tapi kena belajar lah. Kan? Kena belajar. Sebab tu ulama-ulama besar, tuan-tuan, termasuklah Imam Syafi'i kita, dengan keluasan ilmunya yang ditulis oleh ulama-ulama, termasuk sahabat dia, anak murid dia dan ulama lain dalam mazhab Syafi'i. Namun Imam Syafi'i di samping keluasan ilmunya itu, dia juga ada kaedah dia. Ada 10 kaedah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pasal apa kita tengok banyak ulama Syafi'i yang kadang-kadang tak sama dengan pandangan Imam Syafi'i sendiri pun. Padahal dia ulama mazhab Syafi'i. Pasal dia tidak bergantung kepada pandangan Syafi'i semata-mata, tapi dia bergantung kepada kaedah Imam Syafi'i. Nampak? Dia bergantung pada kaedah Imam Syafi'i. Tambahan pula, ulama kita sendiri termasuk Imam Syafi'i pun berbeza-beza pandangannya dalam banyak isu. Jadi tak pelik lah. Kan? Dulu-dulu Imam Syafi'i kata, kalau kau semayang, kau kentur rakaat ketiga. Kau ambil wuduk, kau boleh sambung rakaat ketiga tanpa kau perlu ulang rakaat pertama dan kedua. Kan? Tapi fatwa dia yang baru, dah kentur batal semua semayang. Ambil wuduk semayang lain. Banyaklah kalau kita kaji. Jadi tak pelik lah. Yang penting kaedah ulama tu kita kena tahu. Apa lagi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyuruh yang baik dan melarang yang munkar. Apa itu ma'ruf? Benda yang disepakati. Apa itu munkar? Benda yang tidak disepakati. Benda yang disepakati tapi dia maka kita kena bagi tahu. Tang ni yang kita fail ni. Bukan kata orang lah, kita sendiri pun yang kita fail yang ini. Kita nak memperbetulkan satu keadaan, kadang-kadang sistem yang ada tak membantu kita. Silap-silap kita kena balik. Macam di sekolah lah Ustaz. Ustaz tahulah di sekolah. Budak-budak isap okut depan sekolah Ustaz. Ustaz boleh pegang? Ustaz pegang lah, pegang. Ustaz nak kena saman. Saya sebelum ni ramai budak sekolah, termasuk budak perempuan, isap okut kat parking kereta saya tu. Pagi-pagi subuh datang awal, 6.30 dah sampai dah orang budak perempuan. Tapi dia isap okut belakang kereta kita. Itu yang penakut lah sebab ada perempuan. Ada yang lelaki dia dekat kat parking motor. Sama rok dia. Cikgu boleh tegur? Mana boleh tegur? Nak sama. Padahal kalau ikut kita dulu-dulu, kan, kita sokok di luar, terperangkap dengan cikgu nampak. Datang sekolah itu confirm kita kena otak. Confirm. Tapi hari ni, cikgu ni hanya dibataskan di pagar sekolah. Lebih pagar sekolah kau tak boleh buat apa pun. Tapi kalau budak kena langgar kat luar, cikgu juga yang kena. Kan? Tapi kalau benda-benda lain tu tak.
Usahakan kata, ni kita di sekolah pun tak boleh nak pukul murid, tak boleh nak marah murid. Marah pun tak boleh. Saya marah murid saya, kalau dia balik komplain kat mak bapak dia boleh saman saya. Boleh saman. Pasal memang dah digesekkan, guru tak boleh marah murid. Sebab tu saya rasa tak lama lagi guru-guru semua akan kena sakit jiwa lah. Saya rasa. Tertekan kan. Tapi saya cakap betul lah Ustaz kan. Ustaz pasal Ustaz dia dah pernah mengajar sekolah rendah. Dia pun pernah mengajar sekolah menengah. Pengalaman dia lebih luas. Saya ni mengajar berapa tahun. Tak sampai 10 tahun lagi pun. Mengajar pun sekolah rendah ya. Kan? Tapi setelah bulan 5 itu saya mengajar buat part time di Open University kan. Ajar budak ijazah, ajar hadis, ajar usul fiqh, ajar bahasa Arab. Kan? Baru saya tahulah ni. Rupanya mengajar sekolah rendah ni susah Ustaz. Saya baru tahu. Saya boleh mengajar di Open University 4 jam non-stop Ustaz. Saya boleh ajar. Tanpa rasa tertekan, tanpa rasa, tak ada rasa apa-apa, malah happy. Happy. Mengajar boleh berkongsi dengan murid, boleh berbincang, boleh macam-macam kan. Uish. Saya rasa 4 jam macam sejam. Rasa macam tu. Tapi saya nak dibandingkan dengan setengah jam saya mengajar di sekolah rendah. Saya rasa nazak dia sekolah rendah lagi teruk. Sekarang pun saya tahu rupanya mengajar di sekolah rendah ni payah. Batullah tak patut betul lah kalau ada yang buat apa masih duduk salahkan cikgu di sekolah rendah. Saya kata betul. Sebab mengajar budak-budak ni cukup payah. Kita ada anak kat rumah lah, anak kita selalu marah. Tak tension kita. Kat sekolah sama macam tu juga. Sama-sama saya, cikgu-cikgu lelaki ni di sekolah rendah banyak mengajar kelas belakang. Saya mengajar 5 kelas, 3 kelas belakang, 4 kelas, 1 kelas di kelas depan. Sikit jiwa tu. Tertekan. Buku dah lah tak bawa. Kan? Lepas tu dia tak reti duduk diam. Mulut tak reti duduk diam. Kaki tak reti duduk diam. Cikgu nak buat rotan masuk sekolah, tak boleh. Korang kita buat rotan tu nak hentak meja. Tapi cikgu ni pula perangai dia. Bila dia bawa rotan, kadang-kadang bukan meja je dia hentak. Murid pun dia hentak. Memang tangan kita macam tu. Saya sendiri pun pernah. Mudah. Alamak, buka baju tengok. Tengok kita punya takut kan. Pasal tangan kita cepat. Macam tu kan. Jadi menyuruh yang baik, melarang yang mungkar lah. Setakat yang kita mampu lah ya. Setakat kita mampu. Terutama di kawasan sekitar kita lah ya. Dia tengok ada benda yang tak elok. Saya di tempat saya tu saya ada baju daripada JAKIM. Dapat baju je lah. Kad kuasa pencegah maksiat tak ada. Saya ada baju je. Tapi kalau orang kat situ bagi tahu saya, ada orang tengah beromen ke apa, saya pergi. Saya ajaklah seorang yang memang dekat, Haji Saman tu ada dekat, saya bawa ajak dia pergi. Tapi saya ada baju je, tapi saya pergi lah orang minta tolong. Tapi itu pun pasal kita tak dekat, orang lain dekat. Nak kena dekat tu. Tak dekat tak boleh. Ini macam mana? Jadi menyuruh yang baik, melarang yang mungkar ni penting lah ya, penting. Kita tengok, kita cuba. Setakat kita mampulah, walaupun kita tak boleh buat semua benda. Sebab masyarakat ni dia tidak dikawal oleh kita. Dia dikawal oleh pihak berkuasa. Banyak benda yang kita tak boleh nak buat pasal kita tak ada kuasa. Nampak? Sebab itu tingkatan untuk merubah satu kejahatan ini Nabi tingkat-tingkatkan. Umpamanya Nabi sebut dalam riwayat Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi kata yang ini kita biasa dengar dah. Idza ra'a minkum munkaran. Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Nabi kata wa zalika al-afdal iman. Siapa-siapa lihat satu benda kemungkaran, Nabi kata kena tegurlah. Tegur dengan tangannya. Ulama kata merujuk pada kuasa. Tegur dengan lidahnya, merujuk kepada kata-kata yang baik. Tak boleh dengan lidah, Nabi kata dengan hati lah. Mana dia kena hati, dia kena doa lah. Kena doa, kena ada perasaan tak suka lah benda tu. Kena ada perasaan tak suka. Dan Nabi kata fazalika al-aful iman. Itulah serendah-rendah iman. Kupang kita tak boleh tegur dengan kuasa, kita tak boleh tegur dengan lidah. Kan? Kita tegur dengan hati kita lah. Tegur dengan hati kita. Nabi kata itulah selemah-lemah iman. Bahkan Nabi SAW juga menyarankan kepada kita, bila kita melihat benda-benda seumpama itu, kita kena kata alhamdulillahi ala kulli hal.
Sahabat katakan Nabi idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal. Nabi bila dia lihat benda dia tak suka, Nabi akan kata alhamdulillah ala kulli hal. Kita nak tegur tak boleh. Dia kata nanti alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Mudah-mudahan dengan barakah zikir dan juga kita tu akan membuahkan yang baik. Kemudian akhir sekali dia kata dia kata tadi qaumuz zalimin raddu 'alal muftalin al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-Qurtubi kata lagi sekali wa jihadun nafs. Fazalikal jihadul akbar. Dan jihad melawan nafsu. Qurtubi kata itulah setinggi-tinggi jihad. Itulah seafdal-afdal jihad. Jihad melawan nafsu. Sebab tu Nabi banyak sebut dalam beberapa riwayat. Nabi kata al-mujahid man jahada nafsah. Penjihad sebenar Nabi kata ialah orang yang melawan diri. Bahkan ramai ulama termasuk Al-Qurtubi sendiri, dia kata dalam banyak-banyak jihad yang ada tu, yang saya sebut tadi, yang paling besar dia kata jihadun nafs. Jihad melawan diri. Jihad melawan nafsu. Pasal apa begitu? Pasal kebaikan dan keburukan yang besar-besar ini semuanya bermula daripada diri sendiri. Diri sendiri. Sebab itu Nabi SAW sentiasa ajar kita satu doa supaya kita minta berlindung daripada kejahatan diri sendiri. Kita ingat memanglah iblis jahat, orang lain pun jahat. Nabi minta berlindung daripada syaitan. Kita nak masuk masjid, baca doa daripada syaitan. Kan? Bismillah, assalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. A'udzu billahil azim wa biwajhihil qadim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tuan-tuan baca Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Betul dah, tapi itu tak perfect. Bismillah, selawat baru baca doa itu. Kemudian sambung. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim wa bisultanihil Allahumma inni a'udzu biwajhillahil karim wa biwajhihil a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kalau kita baca doa macam tu, setan kata hufizu anni sa'iral yaum. Setan kata terjagalah dia daripadaku sepanjang hari ini. Hebat doa tu. Nabi minta berlindung pada syaitan. Budak kecil lahir, kita kena azan. Berapa ramai di kalangan kita yang kadang anak kita lahir tak azan? Tak azan. Ada yang azan tapi anak tak tahnik. Ada tak tahnik. Oh, jumpa saya minggu lepas, minta tolong nak minta air lah nak bagi anak dia. Okey dah, buat air sikit tu. Anak umur berapa tahun ni? 2 bulan Ustaz. Oh, orang kurang kita minta-minta bukan kerah ni. Oh, dah 2 bulan. Hari tu anak lahir azan tak? Azan Ustaz, komat saya buat sendiri. Sebaik saya tak suruh dia azan, betul ke nak suruh dia azan tengok. Azan saya tak ingat Ustaz kata. Tapi tak adalah. Saya kata anak dah tahnik lah. Tahnik tu apa Ustaz? Alamak, orang kita kan tahnik pun tak tahu Ustaz. Kan? Kalau tak belajar pun, tapi kalau duduk sentiasa pergi majlis tahnik, orang kita tahulah apa tahnik. Tahnik pun tak tahu Ustaz. Tahnik tu apa Ustaz? Oh, saya kata tahnik ni panggil Ustaz ke, panggil Pak Imam ke, bagi makan anak kita tamar lah. Dengan air zam-zam. Kalau dia apa nama? Kalau tak perlu buat majlis. Kita tahnik ni buat majlis, makan-makan, selawat, doa ramai-ramai, tak perlu. Boleh buat, ada duit silakan, tak ada halangan. Tapi kalau kita tak mampu, panggil seorang ustaz pergi rumah, suap tamar anak kita cukup. Yang dikendaki dalam tahnik ialah barakah, doa. Sebab tu bila kita tahnik anak kena doa untuk dia. Sekurang-kurangnya Allahumma barik lahu. Itu doa untuk dia. Yang dituntut dalam tahnik ni ialah doa. Dan doa itu mesti doa minta berkat pada si anak. Kan? Kita baca doa tahnik ni macam-macam kita minta. Akhir sekali dia ada satu doa untuk anak. Allahumma barik lahu. Berkatilah si anak ini. Sebab ada nafsu. Itu cukup. Nampak orang kita kan
tahnik pun tak tahu. Saya kata kena tahnik. Pasal itu keberkatan untuk saya. Mana? Nabi minta berlindung daripada syaitan. Banyaklah kesimpulan keseluruhan hari Nabi ni, apatah lagi kehidupan dia. Semua Nabi duk minta berlindung daripada syaitan. Masa nak bersama isteri pun Nabi minta perlindungan syaitan untuk si anak itu. Macam mana doa anak bersama isteri? Tengok sudah. Jemaah saya tak tanyalah ni, tanya muslimin, bukan muslimat, muslimin. Sebab lelaki disunatkan membaca. Perempuan ulama khilaf, sebagai kata tak payah, sebagai kata disunatkan juga perempuan lelaki, kalau dia boleh baca lagi bagus. Macam mana doa anak bersama isteri? Ni basic ni, kahwin dah 30 tahun ni. Kalau tak ingat ni kena masuk kursus kahwin nak balik ni. Patut jabatan agama kena buat. Kena mewajibkan orang yang dah kahwin pun kena masuk kursus balik. Bismillah. Rabbana jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kena baca tu tak? Saya 60 tahun ustaz tak beranak dah. Ini bukan masalah beranak tak beranak, memanglah doa tu si anak. Tapi dia ibadah. Dengan nama Allah aku minta berlindung daripada syaitan ke atas kami dan juga ke atas orang yang kau tuliskan ke atas kami merujuk pada anak. Lepas tu kata ulama, awal-awal tanggungjawab bapa kepada anak ialah berdoa untuknya tak kala nak bersama dengan isterinya. Tuan-tuan. Sehingga Nabi kata, kalaulah ditakdirkan malam itu dia dapat anak, dia tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Doa 6 patah je. Bismillah, Rabbana jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana tu. Kita baca sekali tu je, masa nak bersama isteri lah. Tak kira lah kalau hari-hari bersama hari dah kena baca. Begitu kuat sangat power kan. Nabi kata andai kata terhasil anak daripada kebersamaan itu, Nabi kata tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Syaitan tak boleh mudarat anak kita tuan. Besarnya kepentingan dia tu, walaupun sekadar 6 patah perkataan. Kan? Tambah sama telah dah bila anak tu dah lahir kita kena azan. Mana kata Nabi sentiasa suruh kita berlindung daripada syaitan. Daripada anak tu tak lahir lagi, nak bersama isteri tu dah. Benih nak jatuh tu kena minta berlindung daripada syaitan dah tu. Ini tanggungjawab kita bapak lah. Bila anak tu lahir diazankan, ditahnikkan, diakikahkan. Berapa ramai daripada kita pun masih belum akikah. Mak kita tak pernah akikah dengan kita tu akikah di sini. Imam Ahmad kata orang tidak diakikah oleh mak bapak dia tak boleh bersyarat pada bapak dia. Kena akikah. Kemudian kita ajar dia dan umpamanya. Sampai tuan-tuan kita nak mati pun tuan-tuan, kita kena minta berlindung juga daripada syaitan. Banyak kisah yang mana bila kita nak mati ni syaitan mari menjelma macam-macam. Menjelma. Kadang-kadang dia menjelma dalam rupa ibu kita. Dia kata kun ala dinin nasara. Wahai anakku, kau masuk agama Nasara. Mengaku hari ini Isa tu Tuhan. Betul ni. Ini kisah benar. Walaupun tidak ada riwayat yang sahih atau qat'i daripada Nabi, tapi ini cerita-cerita daripada ulama salafus salih, termasuklah Imam Ahmad sendiri, yang mana dia kata banyak tabi'in menceritakan perkara ini. Orang nak mati syaitan dia datang berupa macam-macam. Kadang-kadang dia boleh berupa dengan bapaknya. Dia kata kun ala dinil yahud. Kau masuk agama Yahudi. Masuk agama Yahudi. Kan? Sebab tu ada sahabat, dia anak dia suruh kata la ilaha illallah, kata dia paling kanan. Anak dia pergi pula belah kanan kata ya abi la ilaha illallah, dia paling kiri. Bila bapak dia dah sihat, tanya dia pasal apa, kata bapak berpaling kanan kiri sedangkan saya suruh la ilaha illallah. Dia kata masa aku pandang ke kanan, bapak aku suruh aku masuk agama Yahudi. Bila aku pandang kiri, bapak aku suruh masuk agama Nasrani. Jadi tu aku tak baca tu. Padahal anak dia ajar lain, dia nampak lain. Itu penting sangat benda ni. Kemudian Nabi suruh kita berlindung juga dengan kejahatan manusia. Hari ni macam-macam benda tak baik yang berlaku. Tuan-tuan, hari ni Allah, benda saya baru-baru dah 2 bulan dah. Kan? Orang rompak depan mata saya dengan parang besar. Kita keluar kedai kodak kat Bandar Baru tu. Keluar selangkah depan mata ni. Orang keluar pada kereta buat parang besar. Pakai topi. Kita ni jenis tak biasa masuk latihan tentera. Jenis panik punya orang.
Undur balik dalam kodak masuk kodak ni. Kita tak tahu ni orang nak bergaduh ke nak bunuh orang ke nak apa, kita tak tahu. Saya langkah keluar, saya tengok ada parah dah keluar depan mata saya. Nak hentak aku ke apa ni? Saya lari, saya undur balik lah masuk dalam kedai kodak ni. Saya tengok apa dia buat. Tak apa seminit. Dia pecah dengan cermin kereta, dia ambil beg, dia lari. Tengok. Kita pula tentera tak pernah masuk latihan. Tak pernah menguruskan situasi panik. Ustaz pun jadi panik. Takut kena hentak lah, lari ke belakang. Kita pun tak boleh buat apa. Sekejap je, pun lari. Punya dia curi wang daripada kereta. Ada duit juga, ada kereta. Ada orang juga dalam tu pun. Saya pun. Lepas tu kita pergi tanya lah. Perempuan tu dah orang nak buat naik lah. Tengok. Benda jahat ni macam-macam. Jadi kena minta berlindung. Daripada kejahatan manusia. Dengan cara mana? 3 ku lepas mayang tak boleh tinggal. 3 ku lepas mayang, masa nak tidur tak boleh tinggal. Itu jaminan yang kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan lagi satunya, di samping kejahatan iblis, kejahatan manusia, satu lagi kejahatan yang kita tak sedar, yang disebut sebagai kejahatan diri sendiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Wahai Tuhan, aku minta berlindung daripada kejahatan diriku sendiri. Itu doa yang baik yang Nabi ajar pada sahabat. Sampai Nabi ada sahabat yang masuk Islam sebab Nabi ajar doa ni. Nabi kata, nak tak aku ajar satu doa, kalau kau baca, kau akan dapat kebaikan yang banyak dalam duniamu dan akhiratmu. Sahabat kata, nak. Dia pun masuk Islam. Nabi pun lupa nak ajar. Nabi, tadi kata nak ajar aku satu doa. Sahabat masuk Islam ni dengan doa. Kan? Tadi kau kata nak suruh aku masuk Islam. Nak ajar aku satu doa. Nabi kata, ya tak. Nabi lupa kan. Memanglah Nabi kadang ada waktu-waktu dia lupa. Tapi lupa Nabi itu syariat lah. Kalau macam lupa kita ni memang lupa betul. Nabi pun ajar. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Nabi ajar doa itu. Nampak? Jadi jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Lawan diri sendiri kita kan. Kadang kita mari malas nak semayang, kita kena jagalah semayang berjemaah terutamanya. Kita kena rajin baca Quran, kita kena rajin zikrullah, dan kita kena banyaklah melazimi semayang berjemaah. Kalau ada kuliah, kita duduk kuliah. Mungkin kita tak bolehlah nak beretikaf beratur-beratur di masjid dan surau ni. Tapi adalah sebahagian daripada waktu kita ni untuk kita pijak di rumah Allah Ta'ala. Nabi pernah lalu di satu kuburan, ikut satu riwayat daripada Muawiyah. Nabi tanya, "Man sahib hadzal qabri?" Kubur siapa ni? Sahabat kata, "Fulan ibnu fulan." Ni hadis riwayat Imam Tabrani. Ni kubur fulan bin fulan. Nabi kata, "Rak'atan ahabbu ilaihi ma min baqiyati dunyakum." Hari ini kalau kita offer kat orang dalam kubur tu, Nabi kata 2 rakaat solat dengan semua kekayaan yang ada. Nescaya dia akan memilih 2 rakaat solat. Kita atas dunia ni memanglah kita nak kekayaan. Itu yang bernilai untuk kita. Semayang ni tak ada nilai lah kita ni. Nak semayang sunat pun malas. Padahal semayang fardu bukan betul mana pun. Tak nak top up kan semayang sunat kan. Semayang fardu je dia nak. Berjemaah tu kadang malas juga. Tapi bila kita mati, baru kita tahu nilai 2 rakaat solat. Sebab tu masa kehidupan Nabi, ramai sahabat dia minta, "Ya Allah, ya Rasulullah, bagilah aku syafaat." Bagilah syafaat. Nabi ajar dia. Banyakkan sujud. Kau sujud satu sujud, dia angkat 1 darjat. Mudah-mudahan kau boleh duduk. Boleh? Dah pukul 9. Kemudian setelah iman, jihad, Nabi pun kata, "Summa hajjatun mabrurah." Haji yang mabrur ni yang ketiga lah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haji ni pun sebenarnya dia juga satu bentuk jihad. Umpama diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Aisyah. Bila sahabat dengar Nabi kata pasal jihad kan? Sahabat pun kata, "Afala nujahid ya Rasulullah." Kami pun nak jihad lah ya Rasulullah. Dan Nabi tahu tu haji dia tak buat lagi. Nabi kata, "Alaikum bil jihad." Nabi kata, "Alaikum bil hajj." Nabi kata, kamu kena buat haji dulu. Fa innahu afdalul a'mal. Itu juga adalah seafdal amalan. Dulu saya sebut kan, kadang Nabi sebut satu benda tu melihat kepada keadaan orang yang bertanya. Dia nak pergi jihad, dia haji tak buat lagi. Nabi kata, haji dulu, itu juga adalah seafdal amalan. Boleh? Kemudian saya akan sebut sikit sebanyaklah tentang kelebihan haji yang mabrur. Kemudian kita akan pergi haji yang kedua, amalan yang baik juga, itulah semayang, berbuat baik pada orang tua, dan juga jihad tu kita dah sebut dah. Kemudian kita akan pergi juga kepada seafdal amalan, itulah
melakukan kebaikan kepada saudara semukmin kita. Itu dalam bab ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam. Baru kita akan ambil bab itu. Boleh? Setuju? Kau ada tak setuju? Saya tak setuju dengan ustaz. Jadi saya setakat itu dulu. Untuk malam ini apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik tentang kelemahan kita sendiri. Kalau ada soalan, boleh tanya pada Qul qawli hadza, astagfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul Nas. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.